Assalamualaikum dan salam hormat berita tengah hari bersama saya Miza Usni Muhammad dan berikut antara fokus utama. Pemulihan ekonomi negara 2021 tidak terkesan akibat perubahan penarafan Fitch dan Khazanah Nasional akan memutamatkan rundingan mengenai Malaysia Airlines Berhad bulan ini. Semuanya seketika nanti. Tumpuan hari ini tentunya kepada Dewan Rakyat petang ini bagi sesi bacaan kali ketiga rang undang-undang perbekalan peringkat jawatankuasa. Bagaimanapun pada sesi pagi, Menteri Keuangan menegaskan dasar kerajaan dalam usaha memulihkan taraf kredit negara susulan keputusan Fitch Ratings antara isu yang dibangkitkan. Jadi untuk laporan penuh kita terus saja bersama Farhana Azwan Ismail langsung dari Parlimen. Silakan Farhana. Terima kasih Miza. Perubahan penarafan tidak akan membantutkan usaha Malaysia menuju ke arah pemulihan ekonomi pada 2021. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberi jaminan inisiatif Belanjawan 2021 akan meneruskan momentum pemulihan dan dijangka menyumbang kepada sasaran pertumbuhan KDNK antara 6.5% hingga 7.5% tahun depan. Malah katanya keyakinan pelabur terhadap pasaran modal negara jangka panjang juga masih kukuh. Buktinya laporan pengurus modal teroka dari Amerika, Korea Selatan, China, India dan Singapura bersetuju untuk melabur dalam syarikat permulaan Malaysia dengan nilai pelaburan berjumlah 1.57 bilion ringgit. Menurut Universiti Johns Hopkins, Malaysia telah mencapai nisbah kes COVID-19 berbanding kematian dalam lingkungan 10% terendah di peringkat global. Ini adalah hasil pelaksanaan langkah yang berkesan dalam membendung wabak tersebut melalui peruntukan kesihatan yang disediakan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng. Pada 4 Disember lalu, agensi penarafan Fitch menyemak semula penarafan kredit Malaysia daripada A tolak kepada BBB tambah, namun dengan peningkatan tinjauan yang lebih baik daripada negatif kepada stabil. Mengulas lanjut, semakan semula penarafan kredit ke atas Malaysia tidak cukup untuk mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi yang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Hasil pelaksanaan pelbagai program berkaitan, lebih 2.8 juta pekerjaan berjaya dikekalkan. Dalam masa sama, mengurangkan kadar pengangguran daripada 5.3% pada Mei kepada 4.7% Oktober lalu. Menurutnya, pencapaian itu merupakan antara yang terbaik di ASEAN. Selain itu, Dewan juga dimaklumkan kerajaan akan mengadakan rundingan lanjut dengan pihak Khazanah Nasional Berhad bagi mengatasi masalah keuangan Malaysia Aviation Group Berhad MAGB dan Malaysia Airlines Berhad MAB. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Abdul Rahim Bakri, rundingan itu akan dimuktamadkan pada hujung tahun ini. Jelasnya, sebelum pandemik COVID-19 melanda, kedudukan keuangan MAB dan juga prestasi MAGB didapati telah merosot antara tahun 2015 hingga tahun 2018. Setakat 31 Ogos 2020, jumlah kecairan yang dimiliki oleh kumpulan MAGB adalah kira-kira 366 juta ringgit selain 578 juta ringgit yang tersedia untuk digunakan daripada dana khazanah. Kira-kira 75% daripada pesawat MAB tidak dapat beroperasi akibat sekatan perjalanan sekaligus menyaksikan kapasiti dan pendapatannya terjejas. Memang ada progres-progres tertentu yang telah kita dapat lihat dan ini akan dimuktamadkan perundingannya pada 31 Disember tahun 2020. Setakat ini, untuk makluman yang berhormat, Malaysia Airlines masih lagi bersama-sama di dalam Alliance One World, iaitu merupakan rangkaian penerbangan global Malaysia Airlines untuk menjana pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Dan dalam bagaimanapun dari segi bilateralnya, Malaysia Airlines juga menjalin perhubungan dengan airlines yang lain, khususnya Japan Airlines
untuk memastikan bahawa Malaysia Airlines akan seterusnya relevan di dalam industri penerbangan global hari ini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jelebu, Datuk Jalaluddin Alias. Dan selain itu, Dewan juga diberitahu baki peruntukan RM100 juta berkaitan projek penyelidikan dan pembangunan R&D bagi rancangan Malaysia ke-10, RMK-10 dan RMK-11 digunakan untuk membayar gaji kaki tangan penyelidik lantikan kontrak di bawah MIMOS Berhad. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin, pelaksanaan program R&D tersebut bukan sahaja meliputi peralatan aset, malah sebahagian besarnya digunakan untuk kaki tangan penyelidik dalam menghasilkan platform teknologi. Menghasilkan platform teknologi meliputi pembangunan penyelesaian, pengujian dan perkhidmatan perundingan dan profesional yang kebanyakan adalah merupakan penyelidik lantikan secara kontrak disebabkan kekangan untuk perbelanjaan kaki tangan di bawah anggaran belanja mengurus. Kebergantungan kepada tenaga R&D mahir adalah amat penting memandangkan MIMOS melaksanakan R&D dalam bidang teknologi terkehadapan frontier teknologi bagi memastikan matlamat program R&D dapat dicapai sepenuhnya. Khairi Jamaluddin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Datuk Seri Syamsul Iskandar mengenai pendedahan laporan audit negara baru-baru ini berkaitan dana kerajaan oleh MIMOS Berhad. Tambah Khairi Jamaluddin, MIMOS Berhad melaksanakan 8 program R&D di bawah projek RMK-10 dengan peruntukan RM270.77 juta bagi membangunkan pelbagai platform teknologi. Baik, sesi perbahasan RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pendidikan masih berlangsung ketika ini. Setelah selesai, undian akan dilaksana untuk meluluskannya. Dan kementerian terakhir yang akan terlibat dengan perbahasan RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa adalah Kementerian Pengajian Tinggi. Setakat ini, RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa untuk 25 kementerian telah diluluskan. Setelah kesemua 27 kementerian lulus, barulah bacaan kali ketiga RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa akan dilakukan. Jadi anda boleh mengikutinya menerusi YouTube Parlimen Malaysia. Sekian perkembangan dari Parlimen, kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Farhana. Orang ramai tidak perlu takut menerima dan menggunakan bekalan vaksin COVID-19 yang dijangka diterima suku pertama 2021. Pakar Perubatan Keluarga Kementerian Kesihatan Dr. Suhazeli Abdullah berkata rakyat tidak perlu risau kerana pertimbangan sewajarnya akan diambil sebelum diberi vaksin berkaitan. Menurut beliau, pengeluaran vaksin bergantung kepada kelulusan pihak bertanggungjawab FDA dan bahagian regulatori farmasi negara sebelum dipastikan selamat untuk digunakan masyarakat umum. Seluruh dunia sekarang menanti-nanti kehadiran vaksin ini, walaupun ianya bukan satu yang ultimatum, bukan sesuatu yang saya kata bukan segala-galanya vaksin. Itu adalah salah satu daripada ikhtiar yang kita jalankan selain daripada mencari rawatan-rawatan seperti mana negara kita juga terlibat dalam kajian solidariti yang menggunakan ubat-ubatan dan sebagainya, dan banyak lagi kajian-kajian lain yang menggunakan ubat-ubatan untuk merawat. Selain daripada merawat, kita juga berikhtiar untuk mencegah, sebagaimana kita ketahui bahawa penyakit-penyakit yang lain dan sebelum ini telah berjaya. Pihak kementerian turut berdepan dengan cabaran golongan anti-vaksin yang menyalurkan fakta tidak tepat. Justru usaha untuk memperbetul dengan menyalurkan fakta benar perlu dipergiat. Jadi di sinilah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak berkuasa dan pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan sendiri memberi penerangan sebaik mungkin kepada masyarakat bahawa ini adalah kepentingan yang perlu diambil hasil pada kajian-kajian yang dilakukan buat masa ini. Jika ianya betul memberi satu impas yang positif, kesan yang begitu kuat, why not? Apa tidaknya kita mengambil sesuatu ini untuk kebaikan anak-anak kita juga dan diri kita sendiri. Polis Kelantan menasihatkan rakyat negeri itu yang berada di zon merah dan negeri-negeri yang masih dikenakan PKPB supaya jangan terlalu gairah pulang untuk berjumpa ahli keluarga. Ia bagi mengelakkan risiko membawa jangkitan COVID-19 ke kampung halaman.
Ketua Polis Kelantan, Deputi Komisioner Datuk Syafi'in Mahmad berharap mereka yang pulang tidak menyembunyikan fakta kesihatan diri yang tidak sihat. Kalau katalah kita ni dah kita di masa di luar Kelantan kita tak sihat, dah ada batuk. Bila ni nak balik juga, kalau boleh biarkan dulu, selesaikan dulu penyakit kita, dapat rawatan doktor dan sebagainya, dan selepas tu kalau confirm dah sihat, datanglah jumpa orang tua kita, baliklah. Dan saya juga suka menyeru kepada rakyat Kelantan yang dah balik ni supaya menjaga sepenuhnya SOP, terutama di premis makanan, pusat-pusat membeli belah dan tempat-tempat awam. Kerana dalam tempoh ini penguatkuasaan oleh agensi-agensi masih diteruskan. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Gua Musang di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang Kelantan. Pada majlis tersebut, beliau menyaksikan penyerahan tugas Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Taufik Maidin kepada pemangkunya, Timbalan Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Sik Chun Fu. Perkembangan banjir di Johor, 54 penduduk terjejas di Kota Tinggi dan Pontian dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara PPS malam semalam dan ia melibatkan 25 orang daripada 5 keluarga di PPS Kampung Baru Sungai Mas Kota Tinggi dan 29 penduduk di PPS Kampung Melayu Raya Pontian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor dalam satu kenyataan berkata hujan lebat selama 5 jam bermula 6 petang semalam mengakibatkan air naik setinggi 3 kaki di Kampung Baru Sungai Mas. Manakala di Pontian, hujan lebat 3 jam memaksa penduduk terjejas berpindah ke PPS bermula 9 malam. Turut dipindahkan 2 beradik termasuk seorang orang kelainan upaya OKU dipindahkan ke PPS Kampung Melayu Raya. Setakat 11 pagi tadi, air dilaporkan mula surut. Bursa Malaysia meneruskan penurunan semalam dan dibuka rendah pagi ini menjejaki penyusutan semalaman saham Amerika Syarikat dan ini berikutan sentimen pelabur terhadap perkembangan pakej rangsangan dan pengagihan vaksin. Dan pada pukul 12.14 tengah hari tadi, Bursa Malaysia meningkat 8.87 mata kepada 1,671.61 mata. Antara saham aktif Huan An naik 3 sen kepada 19 sen, XOX kekal rata pada 10.5 sen dan Iris meningkat 1 sen kepada 38 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya MPI naik 40 sen kepada RM24.40, PB Bank meningkat 40 sen kepada RM21.70, manakala HL Bank menokok 32 sen kepada RM18.92. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika hari ini didorong pengukuhan mata wang negara maju susulan pengumuman kemenangan secara rasmi Joe Biden sebagai Presiden baharu Amerika Syarikat. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.06 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.04 dan berada pada 3.9 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.41 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.93 berbanding euro. Pengeluaran getah asli mencatatkan peningkatan 5.4% kepada 48,663 tan metrik pada Oktober 2020 dan bagi tempoh sama ekspor getah asli berjumlah 54,492 tan metrik dengan peningkatan 11.8% berbanding September lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan China terus kekal sebagai destinasi ekspor utama merangkumi 57% daripada jumlah ekspor keseluruhan diikuti Jerman, Finland, Iran dan Brazil. Sementara itu, stok getah asli pada Oktober meningkat kepada 256,724 tan metrik berbanding 255,089 tan metrik pada September dengan peningkatan 0.6%. Penggunaan getah asli di
di peringkat domestik berjumlah 48,518 tan metrik, meningkat sebanyak 6.3% berbanding bulan sebelumnya. Pembuatan sarung tangan getah terus mendominasi industri pembuatan getah asli dengan penggunaan sebanyak 36,901 tan metrik atau 76.1% daripada keseluruhan penggunaan domestik. Jepun bersedia memperkukuhkan hubungan ekonomi dengan Malaysia pada masa hadapan dan Duta Jepun ke Malaysia Hiroshi Oka berkata tahun lalu negara berkenaan merupakan rakan dagang keempat terbesar dan penyumbang utama pelaburan langsung asing FDI ke negara ini. Justeru terdapat asas kukuh dalam hubungan perniagaan di antara Jepun dan Malaysia. One of the lessons we learned in the COVID-19 was that the supply chain needs to be strengthened. Resilience of the supply chains needs to be strengthened. One of the ways to strengthen the supply chain is to diversify the supply production basis, not only to, instead of concentrating the production side in one place, we rather need to diversify the production basis that will make the overall supply chain less vulnerable to unexpected outside crisis. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis tanda tangan perjanjian persefahaman antara Sirim Berhad dan Hitachi Asia Malaysia Sdn Berhad yang diadakan secara maya. Menerusi MOU tersebut, Sirim akan memperkenal sistem pengurusan penyelenggaraan berkomputer selain penyelesaian analisis inventory kepada PKS. Penyelesaian kawalan kualiti rantaian bekalan digital akan turut diperkenal berdasarkan teknologi dan ciri-ciri kepakaran berkaitan rantaian global Hitachi. Liga Sepak Takraw STL 2020 Kuala Lumpur Thunders terus mengukuhkan kedudukan saingan dengan kemenangan mudah menentang Selangor Piston 21-13, 21-15, manakala Kelantan Warriors merapatkan jurang dengan pendahulu Liga dengan menewaskan PDRM Defenders 21-14, 21-16. KL Thunders dipimpin Syahir Rosdi menguasai 2 set dengan mudah memaksa Selangor Piston untuk membuat kesilapan memberikan mata mudah kepada KL Thunders. Kemenangan pasukan ibu kota itu berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah 8 perlawanan pusingan pertama mereka. Dalam perlawanan antara Kelantan Warriors dan PDRM Defenders, Kelantan menerima tentangan sengit gandingan PDRM pada awal set pertama terikat 13-13 dengan kemasukan Ashraf Zawawi menggantikan Wan Naim selaku penyerang utama yang mengalami kecederaan mengubah corak permainan Kelantan sekaligus memberikan mata kemenangan kepada Kelantan Warriors. Sementara itu, pasukan Johor Tigers mencatatkan kemenangan kelima selepas mengalahkan Negeri Sembilan Atlas dengan straight set. Negeri Sembilan yang bermula agak perlahan di permulaan set pertama berjaya merapatkan jurang mata di pertengahan permainan. Namun, kawalan gelanggang yang baik dipamerkan Johor Tigers memberikan kelebihan kepada mereka untuk menang di set pertama 21-15. Memasuki set seterusnya, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan saling bertukar-tukar serangan. Namun ketangkasan dan kehebatan rejaman killer Johor Tigers Noraizat Nordin banyak memberi mata buat pasukannya sekaligus menang di set kedua 21-15. Jadi selain tubuh badan kita menghasilkan antibody terhadap virus ni, terhadap COVID-19 virus ni, dia akan mengenal spike protein ni sebab kita dah ajar dia daripada vaksinasi tu. Jadi dia ada juga sistem pertahanan badan yang kita panggil cellular immunity. Kita menggunakan sel. Sel maknanya kita gunakan T cell dan B cell dan juga sel-sel lain dalam immunity. Jadi kita ada production of antibody dan juga production of cellular antibody. Jadi gabungan kedua-dua ini dapat mengajar tubuh badan kita untuk mengenal COVID-19 ini kalau dia menjangkiti kita dan menghalang penyakit COVID-19 pada penerima vaksin itu.
Baiklah saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Terus amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.